Di pergunungan utarakan India, terletaknya satu tasik air glasial di kawasan tanah tinggi yang dikenali sebagai Tasik Rupkun. Tasik itu dikelilingi oleh keindahan sebelah jadi Himalaya, yang diliputi salji dan menjadi destinasi pendakian populer oleh para pengembara dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, Tasik Rupkun ini lebih terkenal sebagai Tasik Tengkorak, karena mengandungi beratus-ratus rangka manusia yang terdapat di dalam dan kawasan sekitarnya. Tasik ini mulai ditemui oleh seorang ranger hutan bernama H.K. Medhol pada tahun 1942 dan sejak itu, ia menjadi misteri yang membingungkan ramai para pengkaji karena bilangan rangka manusia yang banyak dalamnya. Terletak lebih dari 4.876 meter di atas paras laut, Tasik Tengkorak ini mula-mula ditemui dalam keadaan beku. Pada setiap musim panas, suhu yang tinggi akan mencairkan ais dalam tasik ini dan memperlihatkan lebih banyak tengkorak. Dianggarkan lebih daripada 200 rangka manusia telah ditemui di tasik itu. Pada mulanya, penduduk dan pihak berkuasa tempatan menganggap bahwa rangka-rangka manusia ini milik rakyat tentara Jepun yang mati semasa Perang Dunia Kedua. Pihak kerajaan British telah dipanggil untuk melakukan pemeriksaan lanjut mengenai penemuan itu dan menghantar penyiasat mereka ke sana. Hasil daripada pemeriksaan itu, mereka dapati bahwa tulang-tulang manusia yang terdapat di tasik itu bukanlah milik tentara-tentara Jepun seperti sangkaan awal penduduk. Walaupun kesan rambut dan kulit masih jelas kelihatan pada tulang-tulang itu akibat dipelihara dengan baik oleh keadaan cuaca Himalaya yang kering dan sejuk, teori tentara Jepun itu terpaksa diabaikan setelah menyadari bahwa umur tulang-tulang itu adalah jauh lebih lama daripada waktu terjadinya Perang Dunia. Berbagai teori dan kabar angin muncul dalam tahun-tahun berikutnya. Ada spekulasi mengatakan ia mungkin berpunca daripada tanah runtuh yang membunuh para pendaki, ritual korban manusia, dan banyak lagi. Namun misteri Tasik Rupkun tidak juga dapat diselesaikan sehinggalah 62 tahun kemudian. Akhirnya pada tahun 2004, dua orang ahli genetik di Pusat Biologi Seluler dan Molekul Hyderabad, Niraj Rai dan Mavendra Singh, berjaya menyelesaikan misteri Tasik Tengkorak dengan menggunakan bukti DNA. Kerangka-kerangka yang ditemui di tasik itu ada yang berusia sekitar tahun 850 Masehi, dan diyakini terdiri daripada dua kumpulan yang berbeza. Kumpulan pertama terdiri daripada keluarga atau suku yang sama, manakala kumpulan kedua pula tiada kaitan dengan kumpulan pertama karena ukuran mereka yang lebih kecil dan pendek. Kajian lanjut mendedahkan bahwa hampir 70% daripada kumpulan ini berasal dari Iran, dan selebihnya adalah penduduk tempatan, yang diupah untuk menjadi pembimbing atau pemandu arah kepada kumpulan jemaah agama melalui lembah ini. Barangan seperti kasut kulit, cincin dan tombak telah ditemui, dan beberapa di antaranya masih lagi terdapat dalam Tasik Rupkun. Bukti-bukti ini mengukuhkan lagi teori kumpulan kedua yang lebih sedikit itu berada di sana sebagai pemandu arah. Antara persoalan yang paling aneh ialah cara kematian mayat-mayat yang ditemui di Tasik Rupkun ini. Hasil kajian terperinci mendapati puncak kematian semua yang berada di tasik ini adalah disebabkan trauma dari pukulan objek kecil di kepala. Semua tengkorak dalam tasik ini mempunyai kesan retakan pendek, dan tidak sama seperti kesan yang terbentuk akibat trauma yang disebabkan oleh senjata. Kesan ini mungkin dihasilkan oleh sesuatu yang lebih kecil dan berbentuk bulat. Selain kepala, kesan trauma ini juga dapat dilihat pada bagian atas badan seperti tulang bahu. Penemuan ini membawa para penyelidik untuk membuat kesimpulan bahwa ekspedisi keseluruhan 200 orang ini telah terkorban akibat dilanda hujan ais yang ekstrim yang menghasilkan batu ais bersaiz bola kriket. Walaupun jawaban ini kedengaran pelik, tetapi ia adalah yang paling masuk akal. Apabila mengembara di lembah ekstrim tanpa sebarang perlindungan, ribut atau hujan ais di suhu serendah ini boleh menyebabkan kecederaan teruk sehingga mengakibatkan kematian. Beberapa lagu hikayat penduduk tempatan Himalaya juga ada menggambarkan Dewi yang memukul kepala orang-orang yang mencemari gunungnya dengan hujan batu yang sekeras besi. Tidak heranlah ada penduduk tempatan percaya mayat-mayat di Tasik Rupkun adalah Angkara Dewi yang marah. Kini, sisa-sisa rangka manusia yang berada di Tasik Rupkun ini masih boleh dilihat, walaupun ada sebahagian daripadanya telah hilang sedikit demi sedikit akibat dicuri. Agensi-agensi kerajaan mulai membangunkan kawasan itu menjadi destinasi pelancongan dalam usaha melindungi dan memelihara mana-mana rangka yang tinggal. Bagi pendaki atau pengembara yang ingin melihat tengkorak manusia di Tasik Rupkun ini, mereka perlulah membuat kajian terlebih dahulu. Ini karena tinggalan purba di sini hanya boleh dilihat apabila air tasik mencair, yaitu dalam tempo sebulan saja setiap tahun.